Okey, kembali lagi kali ini dalam subjek kimia SPM di mana kita akan membincangkan mengenai topik sebatian karbon. Okey. So, sebelum kita pergi lanjut, kita kena tahu dulu apa itu sebatian karbon. So, apa itu sebatian karbon? So, sebatian yang mengandungi unsur karbon. Sebab itulah kita belajar namanya sebatian karbon. Sebab dalamnya ada unsur karbon. Okey, banyak dalam kehidupan kita. Gula ada karbon. Okay, so berbagai dalam kehidupan kita ada karbon petroleum, ada karbon. Sebab itu kita belajar satu bab mengenai karbon. Okey, seterusnya. So, dia terdiri daripada dua kumpulan iaitu sebatian organik dan juga sebatian tak organik. So, apa itu sebatian organik? Di mana molekul kovalen yang terdiri daripada benda-benda hidup. Nanti kita tengok contoh dia. So, kita tengok pula apa itu sebatian yang tak organik. Okey, diperolehi daripada unsur ataupun sumber bumi. Kita tinggal dulu. Sumber bumi dan kebanyakan wujud sebagai sebatian ion. Kita tengok contoh dia. Okay, untuk organik, contohnya seperti petroleum, gas asli, aram batu, okay, kanji, alkohol dan pelbagai lagi. Ini daripada sumber hidup. Sebab petroleum kita tahu bahawa daripada benda-benda yang mati dekat laut, kan, haiwan yang hidup mati dan menjadi sumber petroleum. Okey, benda yang tak organik, yang sumber daripada sumber bumi. Contohnya macam acid sulfuric, amonia, bauksit, karbon monoksida, karbon dioksida dan sebagainya. Ini salah satu sebahagian contoh ajalah. Okey. So, tanpa membuang masa lagi, kita teruskan lagi kita punya perbincangan kita ya. Okey, jom. So, kita berbincang mengenai hidrokarbon. Dalam sebatian karbon ni, dia ada satu chapter untuk pengenalan hidrokarbon. Ini sangat penting lah. Ya, namanya hidrokarbon. Nama pun dah ada, hidrokarbon. So, hidrogen, karbon tu karbon lah. So, hidrokarbon ni adalah terdiri daripada hidrogen dan karbon. So, definisinya adalah sebatian organik yang terdiri daripada unsur hidrogen dan karbon sahaja. So, kena mention sahaja. Kalau tak mention sahaja tak boleh only. So, kena beritahu sahaja. Okey, lagi apa lagi kita perlu tahu? Okey, contohnya seperti sumber semula jadi hidrokarbon ialah seperti gas asli, petroleum dan sebagainya. Okey, lagi ikatan antara atom karbon dengan hidrogen ialah ikatan kovalent. Awak belajar kan macam karbon ada 4 kaki. So, lepas tu dia berhubung dengan hidrogen. Okey, ini namanya hidrogen. Dia namanya adalah ikatan kovalent antara mereka ni. Okey, so ikatan ni ada terdiri pada ikatan tunggal dan juga ikatan ganda 2, ikatan ganda 3, SPM awak tak akan belajar lebih lanjut. Awak belajar satu ikatan tunggal dengan ikatan 2 je. Contoh tunggal yang tadi itulah C dengan C tunggal. Kalau dia double ataupun dia adalah ganda 2, dia ikatan macam itu. Okey, next. Seterusnya. So, definisi bukan hidrokarbon. Yang atas tu definisi hidrokarbon. Yang bawah ni tanya, apakah definisi bukan hidrokarbon? So, senang je lah. Sebatian organik yang terdiri daripada unsur hidrokarbon, hidrogen dan unsur-unsur lain. Kalau hidrokarbon hanya hidrogen dan karbon sahaja. Manakala yang bukan hidrokarbon, ada hidrogen, ada karbon dan juga lain-lain, unsur-unsur lain. Ada oksigen ke, okay? Ada amonium ke dan sebagainya. Ada unsur-unsur lain. Okey, ini namalah imbuhan yang perlu kita tahu. Imbuhan yang kita belajar dalam bab ni popular, alkana, alkena, alkohol kan. Okey, so imbuhan yang penting kita tahu adalah met, add, prop, but, pen, head sampai deck. So ini semua adalah bergantung kepada berapa banyak karbon yang dia ada. Satu karbon tengok ni, ada satu karbon maksudnya met. Ada dua karbon dia namanya adalah add. Tiga karbon namanya adalah prop. Okey, biasa yang popular hanya sampai 5 je lah. Jadi kalau hafal 5 dah okey dah. Okey, dalam kes ni cikgu menggunakan kumpulan homolog alkana. Jadi kalau alkana, kalau satu karbon, dia akan nama metana. Okey, kalau katakan alkena, dia akan jadi metena. Itulah kalau alkohol, dia akan jadi metanol. Kalau alkohol kan. Dan sebagainya. Alright, so macam mana nak ingat dia punya nama-nama awal imbuhan ni, maka cikgu dah buat satu akronim untuk awak lah. Mama eats papaya, but Papa has hidden oranges next door. So yang depan-depan ni nama-nama lah. Meta, etana, pro, but, pen, hex dan sebagainya. Alright, so awak boleh hafal ni, awak boleh salin dan tulis. Okay, so seterusnya. Kita tengok lagi jadual yang seterusnya. Ini namanya lah jadual yang mempunyai siri homolog, mempunyai formula ARM, mempunyai kumpulan berfungsi dan juga mempunyai tindak balas yang terlibat dalam kumpulan tersebut. So, sini awak belajar yang paling popular lah. Okay. Okay.
So now, so yang biasanya alkana dengan alkena ni biasanya pelajar tidak ada masalah sangat, ya. So bila disebut kata nyatakan siri homolog ataupun namakan siri homolog, inilah kena namakan, inilah nama siri homolog dia. Okey. Jangan sebut nama lain. Kalau suruh dia kata namakan lain. Kalau suruh nyatakan siri homolog, inilah siri homolog. Alkana, alkena, alkohol, asid karboksilik dan juga ester. Okey, setiap kumpulan ni, sebelah siri homolog ni mempunyai formula am. Formula am yang awak tahu yang ada N tu. Nampak kan? Macam kes ni alkana CnH2 tambah N. So C ni bergantung kepada berapa C yang dia nak. Okey, katakan kalau ada 4 C, maka kita letaklah 4 Cn tu jadi 4. Jadi ni 4 lah kan, 2 dan 4 8, 8 tambah 2 10. Jadi H10. Contoh ya. Dan begitulah yang lain-lain pun. Okey, alkana ni dia senang. Alkana, alkenal, alkohol senang namanya sebab belakang dia ada ana. Kalau alkena belakang dia ada ena. Kalau alkohol belakang dia ada nol. Metanol, butanol kan. Tapi asid karboksilik belakangnya ada oid. Kalau asid katakan asid but pakai but kan jadi asid butanoid. Kalau prop jadi asid propanoid. Jadi ada OIK. Kalau ester pula, ester ni macam minyak wangi tau belakangnya ada OAT. Okey, macam propanoid. Ada art belakangnya. Okey. So cukup tak detail lain ni lah. Tak sempat nanti kan. Seterusnya kita kena tahu bahawa kumpulan berfungsi. Okey, untuk alkana kita mempunyai satu kumpulan je, kumpulan ikatan kovalent tunggal. Jadi kalau ada satu je menunjukkan dia adalah alkana. Kalau alkena dia mempunyai salah satu mesti ada double bond ataupun ikatan ganda dua dia. Ni nama dia ikatan ganda dua dia. Double. So kalau ada ganda dua je dia adalah kumpulan alkana. Tetapi untuk alkohol dia ada OH ataupun namanya kumpulan hydroxyl. Hydroxyl ni adalah kumpulan OH. Ada OH je menunjukkan dia adalah alkohol. Okey, seterusnya kita ada COOH. Nama ini namanya adalah carboxy group. Carboxy group. Carboxy group ni ada COOH. Berbanding dengan ester kita ada COO saja. Okey, CO biasanya nanti kalau dekat apa ni structure nanti dia akan tulis macam ni. Okey, macam tu. Jadi COO. Ya, ni adalah kumpulan namanya ni carboxy group kan. Carbonyl group namanya, ya. Carbonyl group. Okey. So ini awak boleh tengok buku teks lah lebih lanjut, tak sempat nak explain semua sini. Okey, ni jadi jenis kumpulan dah ada. Ni adalah tindak balas yang kita perlu tahulah sedikit. Contohnya macam kumpulan alkana yang terlibat adalah tindak balas pembakaran dan penukar gantian. Okey. So yang lain tu awak boleh bacalah kot, Contoh yang paling popular macam ester. Ester yang paling popular ni sebab dia adalah minyak wangi. Dia adalah macam bau wangi, bau manis, tidak larut dalam campuran, kurang ketumpatan dan sebagainya. Yang ni awak boleh baca lah. Kan? Awak boleh baca kejap ni. Alright. So ada dua lagi yang cikgu tak explain kat sini yang tak ada dalam jadual ni. Maka cikgu akan buat kat bawah lah. Jadi oleh itu cikgu akan bagi satu contoh untuk kita nampak. Jadi contoh yang paling mudah cikgu lebih suka pakai alkena. Sebab alkena ni kita ada double bond. Sebab nak tunjukkan macam mana ikatan ganda dua tu berfungsi dan juga nama-namanya. Okey, sini cikgu bagi satu contoh. Katakanlah butena. Butena ni namanya lah nama. Jadi kalau soalan suruh namakan, inilah jawapannya, namakan. Butana, butena, apa lagi, propena, nama. Kalau suruh sebut siri homolog, ini. Jangan tertukar pula. Okey, lepas itu, bila dah dapat ni, kita kena buat dua benda. Soalan akan minta dua perkara biasanya. Satu namanya formula molekul, satu lagi namanya formula struktur. Jadi kita kena buat dua benda lah. Jadi formula molekul ni hanya kita bergantung kepada formula am. Ini formula am kita. Dan formula am kan. Lepas tu just kita masukkan saja, ya. Kita masukkan saja. Ni formula am ni kan. Kita masukkan karbon ada 4. Nampak tak? Karbon ada 4. So kita masukkan 4 kat sini lah. So 2 dan 4 8. Nampak tak 8? Okey. Jadi boot ni mewakili 4 karbon kan. Kalau tak ingat, tengok yang sebelum ni, slide yang sebelum ni. Okay, lepas tu kita kena lukis struktur. Struktur ni ingat, bila ada boot, maksudnya ada 4 karbon. So kita perlu lukis stem dia dulu. Maksudnya lukis karbon yang asas dulu. Karbon asalnya ada 4. Okay. So salah satu ada double bond, ikatan ganda 2. So nak tahu kat mana, tengok ni. So berada pada 1. Ni adalah karbon 1, karbon 2, karbon 3, karbon 4. Okay, sebenarnya awak boleh terbalikkan dia. Sebab karbon ni boleh pusing macam ni kan. Sebab struktur dia bergerak-gerak. Jadi kalau awak nak kira ni 1 boleh juga. Jadi double bond kat sini lah. 3, 4 pun boleh. Jadi ni akan jadi 2, ini akan jadi 3, ini akan jadi 4. Macam tu. Boleh je.
Okey, tapi biasanya kita buat belah kiri lah kan. Okey, dah lepas itu baru kita letakkan 8 hidrogen. So ingat, carbon dia ada carbon ni, satu carbon punya 4 kaki. Contoh yang ni ada 1, 2, 3, 4. Ataupun 4 kat bawah. Mana-mana kita boleh pilih. Okey. Okey, contoh yang kalau yang ni pula 1, 2, 3, 4 dah cukup. Ya. Kita letak kita masukkan dia. Okey, tengok ni. Ini ada 4 kaki kan. Yang ni kenapa bawah tak ada? Kerana yang ini mempunyai double bond yang berkongsi. Tengok balik ni. 1, 2, 3, 4. Nampak? Macam tu ya. So ni namanya adalah formula struktur. Jadi ingat, kalau soalan minta formula struktur ini. Kalau soalan minta formula molekul ini. Kalau soalan minta homolog ini. Kalau soalan minta formula A macam ni. Kalau soalan meminta kumpulan berfungsi adalah ini. Kalau nama, biasanya nama yang popular adalah 3 ni aja nama diminta. Ikatan tunggal, ikatan double bond dan juga ikatan kumpulan, bukan ikatan, namanya kumpulan hidroksi yang OH. 3 ni lah yang agak popular sikit. Ya. Okey, jadi ni antara yang permulaan yang awak belajar lah. Okay. Lepas tu cikgu nak bincang sikit mengenai macam mana hubungan mereka antara alkana sampai ester. Jadi, ini adalah gambar rajah yang cikgu buat lah. Kan bergantung pada cikgu masing-masing. Okay, cikgu akan susunkan mula-mula ikut susunan yang kita belajar. Alkana, alkena, alkohol, asid karboksilik dan juga ester. Daripada bawah hingga ke atas. Ya? Okey. Lepas tu kita bermula dengan alkohol. Okay, kenapa? Sebab alkohol ni agak popular sikit. Sebab dia agak popular kan. Jadi cikgu mula dengan alkohol. Tak kisahlah awak mula dengan siapa-siapa pun. Okay, sebenarnya kita boleh buat macam ni. Kalau cikgu lah, cikgu akan buat macam ni. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Alkana ada 5 kaki. Ya. Tentu alkana boleh jadi alkohol. Alkana boleh kembali semula. Okay, buat macam ni. Lepas tu buat macam tu. Ini adalah basic. Dia kena macam tu lah sepatutnya. Lepas tu baru kita isi proses-proses dia ya. Okay. So yang ni cikgu tak buat macam tu lah. Sebab cikgu buat by arrow terus. Okay, alkohol, glukosa tambah yeast, dia akan menghasilkan penampaian. Okay. Alkohol juga melalui proses pembakaran dengan adanya oksigen yang berlebihan ya. Oksigen yang berlebihan dia akan menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Kalau kalau oksigen kurang tidak berlebihan, maka dia akan jadi karbon monoksida saja yang sangat toksik. Jadi kalau sebut pembakaran lengkap ataupun pembakaran oksigen yang berlebihan. Ya. Okey, pembakaran ni untuk menghasilkan ini bukan alkohol saja. Ketiga-tiga ni, alkohol, alkena dan juga alkana, bila dia melalui pembakaran, dia mesti menghasilkan karbon dioksida dan juga air dengan syarat oksigen yang berlebihan. Okey, seterusnya, alkohol boleh jadi alkena melalui proses pendehidratan dengan adanya serpihan porselin. Okey, serpihan porselin ataupun kita ada aluminium oxide. Salah satulah, tapi biasa popular adalah serpihan porselin. Okey, so alkena pula dia ada, macam cikgu beritahu, dia ada 5 proses. Salah satunya adalah pempolimeran, iaitu polimer. Dia ada proses lagi namanya adalah bromin, iodine. Dia adalah kumpulan halogen. Halogen ada bromin, iodine dan juga klorin. Bergantung pada soalan. Dua ni pada kat sini ni jatuh kat bawah lah. Okey, lagi kita ada alkena boleh jadi alkana. Ini penting ni. Okey, dengan penambahan hidrogen. Dan juga pemangkin dia adalah nikel. Ada ni, maka alkana boleh kembali semula kepada alkena boleh kembali kepada alkana. Okey, seterusnya kita ada lagi proses penambahan asid klorik. Ya. Dan satu lagi namanya lah pengoksidaan. Pengoksidaan ni, alkana ni kena berjumpa dengan potasium manganat ataupun potasium dikromat. Salah satu. Kalau jumpa ini namanya adalah pengoksidaan. Pengoksidaan ada 2 Kat sini satu nanti dan di kat atas pun ada satu. Kat sini pun ada satu pengoksidaan. Bahan yang sama, tempat yang berlainan. Okey, yang ini kurang popular. Yang sini yang sangat popular nanti. Pengoksidaan kat atas. Okey, jom tengok lagi. Okey, lepas tu alkena boleh kembali semula pada alkohol melalui proses namanya penhidratan. Syarat-syarat yang perlu ada lah. 300 degree, 60 atm dan perlu ada H2SO4. Okey. Dan juga jangan lupa kita perlukan air lah, steam. Dalam bentuk steam. Steam tu wap air. So perlu ada benda tu. Kalau tak ada air tak boleh lah. So air tu adalah syarat utama
Sebab tu namanya penghidratan, perlunya air. Pendehidratan dibuang air. Penghidratan ni dia ada air. Okey. Alright, seterusnya. Tengok alkohol boleh menjadi asid karboksilik dengan melalui proses pengoksidan. Nampak tak? Dua ni sama. Okay, jadi kat sini pun selain daripada dipakai potassium dikromat ataupun kalium dikromat, dia boleh pakai juga kalium manganat. Okay, yang H ni belakang ni menunjukkan bahawa dia lah berasid. Jadi kena sebutlah. Kalium manganat berasid. Kalium dikromat berasid. Okay. Okay, seterusnya. So, bila alkohol berjumpa dengan asid karboksilik, dua ni digabungkan, dia akan menghasilkan ester. Ester tu macam minyak wangi tadi. Okey, proses namanya proses pengesteran ataupun namanya esterifikasi nama lain dia. So, diperlukan melalui proses reflux dan memerlukan bahan H2SO4. Okey. So, secara simple yang ini, senang kan? Okay, satu lagi aku lupa nak beritahu bahawa alkana ni dia melalui proses penukar gantian. Dia tidak boleh melalui proses kimia kecuali pembakaran je. So, penukar gantian kalau awak ingat yang dia perlu ada kehadiran UV matahari tu untuk menukarkan C, klorin dan bromin dan sebagainya. So, awak boleh rujuk pada buku teks. So, ini melalui proses penukar gantian dengan kehadiran UV. Okey, so kalau awak nak tahu lebih detail mengenai struktur gambar rajah ni kan, jadi awak boleh rujuk kepada video cikgu yang lama dulu. Okay, awak type je Sebatian Kimia Cikgu Azman, nanti dia akan keluar lah. Cuma video lama kan, gambarnya mungkin gelap sikit, suara ibu mungkin kurang clear kan. Tapi yang tu situ lebih detail cikgu cerita. So, kalau awak nak tahu lebih detail, awak boleh type dekat YouTube dan tengok video tu Jadi cikgu rasa sampai sini je. Cuma cikgu tak bincang lagi beberapa perkara, contohnya macam isomer tak sempat dalam video ni, dan juga kumpulan alki dan beberapa yang lain lah. So cikgu harap yang ini pun dah cukup untuk anda faham. So yang selebihnya macam isomer dan kumpulan alki tu awak boleh cari sendiri lah, insyaAllah. Okay, doakan cikgu lah ya, cikgu boleh buat banyak video lagi. So, jangan lupa subscribe juga channel cikgu dan juga share bersama kawan-kawan anda. Okay, bye.